Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Puji, syukur, ta'zim kita seperti biasa rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, kurniaan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang kadang-kadang kalau kita cuba fikir, Allah bagi percuma kepada kita, tak ada harga maksudnya. Udara yang nilainya amat tinggi, oksigen yang kita sedang hirup, Allah bagi percuma, kan? Dan kadang-kadang terfikir juga, kalau Allah tarik, macam mana? Habislah kita, kan? Namun kadang-kadang kita juga terfikir sama, mungkin Allah kurniakan itu bukan kerana kita, kerana makhluk-makhluk lain yang tak berakal. Sebab kita ni banyak lalai banyak lupa, banyak engkar. Ada yang maksiatnya, ada yang fasiknya, ada yang zalimnya, bahkan yang kufur, engkar, macam-macam kita, kan. Yang beriman mungkin tak seberapa sangat. Sebab kita tahu, kalau kita ukur secara persentage bilangan daripada jumlah penduduk dunia yang lebih daripada 7 bilion ni, kita ada sekitar sekarang ni dah mencecah 7.1 bilion, 7,100 juta lebih. Yang beriman sekitar 2.1 ataupun 2.2. Kalau kita tu kira semua tu, Syiah ke masuk sekali kira lah. Yang selagi mana origin asal Islam, kita kata umat Islam lah tu. Kita pun nak macam tu asalnya, tapi tak boleh nafikan banyak yang menyeleweng juga, kan. Tak apalah. Jadi yang 6 bilion tu, Allahu a'lam, moga-moga Allah beri hidayah, kan? Tapi Allah sampaikannya. Kalau Allah, ada riwayat yang mengatakan kadang-kadang berlakunya kerana Allah mengurniakan nikmatnya itu kepada makhluk-makhluk tadi, burung, ikan, ayam, itik, tidaklah sangat kepada manusia yang banyak buat masalah, kan. Sebab mereka semua bersyukur kepada Allah, kan, dengan cara masing-masing lah, kan. Kita faham. Alhamdulillah, salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, seterusnya mereka yang berjuang, bermujahadah, berjihad pada jalan Allah sehinggalah sampai kiamat lah. Alhamdulillah.
Sedang jemaah tamu Allah yang dimuliakan, saya tadi pun sengaja baca ayat pertama surah Al-Isra. Bukanlah nak hurai pasal Isra, cumanya nak memperingati, mengenangkan ataupun mungkin mengambil sedikit ibrah kan, dengan bulan Rejab. InsyaAllah kita akan menyambut peristiwa ataupun malam berlakunya Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, daripada mana? Sebahagian malam daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Yang kita rasa sedih hari ini kan, sedih kita kerana ianya sudah menjadi debu ataupun hancur. Berapa ramai yang kita tak nak fikir dah kan. Sekarang ni memang sebahagian besarnya telah pun digerakkan ke arah sempadan Rafah, Mesir sebab dah dihancurkan Gaza khususnya kan, dengan jumlah yang terbunuh dah 30,000 anak-anak yang dibunuh direct, yang hempap dalam bawah bangunan dan seumpamanya. Moga-moga bumi yang kita sebutkan sebagai Barakna tu, sebab Allah sebut tu kan, kita pun rasa sedihlah, sebab itu adalah kiblat kita juga. Pernah ditukarkan kiblat ke sana. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina kan, yang Allah berkati padanya, sekitarnya. Panjang perjalanan tersebutlah Mekah, Madinah, sampailah kepada Jerusalem, Baitul Maqdis, ada yang kata Madian kan. Semuanya itu Allah nak bagi petunjuk dan hidayah. Mungkin para jemaah, kalau saya nak imbas, sedar ataupun tidak, tahun ini 2024 adalah tahun 100 tahun kejatuhan khilafah. Kalau perasan kalau tak perasan tak tahulah kan. 100 tahun keruntuhan khilafah. Tragedinya tepatnya berlaku pada 3 Mac, sebulan lebih lagi lah, 3 Mac 2024 secara rasmi, walaupun sebelum pada itu dah ada kan. Bermula daripada Sultan Abdul Hamid II yang dah tak mampu nak kawal kan, sebab Eropah khususnya British, Perancis yang mulai masuk ke dunia Islam, khususnya Turki Uthmaniyah waktu itu. Tuan-puan, para jemaah, tahu tak berapa lama kerajaan Turki Uthmani ataupun Uthmaniyah ni bertahan? Dia mula pada tahun 1299. Tegaknya kerajaan ini oleh Sultan Sulaiman, nama awalnya Al-Qanuni, start 1299. Lama tu. Sehingga tahun 1924. Kalau kira lebih kurang 625 tahun, 6 kurang lebih. Itulah jatuh bangun ataupun naik jatuh samalah kan. Hakikat mana-mana kerajaan. Dan kita akui sebab dia adalah kesinambungan daripada kerajaan Islam atau pemerintahan Islam zaman Rasulullah, zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah jatuh. Abbasiyah jatuh 1258. Kalau nak kenang sejarah kan, 1258 Abbasiyah jatuh, maka naik kerajaan ini 1299 di sebelah Turki lah kan. Alhamdulillah, dikatakan dia punya wilayah waktu itu mencecah 23 juta kilometer area kawasan. Yalah, kenapa tidaknya sampai ke Rusia sana tu. Sebut je nama yang sekarang ini dah jadi negara-negara kecil tu kan. Dikatakan kalau negara sekarang mencecah 30 buah negara sekarang. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, sebutnya tan tu semua itu kan, Dajistan. Itu adalah tanah-tanah jajahan ataupun tanah-tanah yang pernah dikuasai oleh
Turki Utsmani. Hebat. Tapi perjalanan sejarah membuktikan bahawa manusia ni dia mudah lalai. Pemimpin mulai rakus, minat kepada hiburan, sebut suka kepada wanita, samalah. Macam juga raja-raja zaman sekarang lah, 2 kali mau bermewah-mewah kan. Perah rakyat, guna cukai tinggi. Rakyat jadi orang akan menentang satu waktu ketidakadilan berlaku. Maka perlahan-lahan timbul pemberontakan di wilayah-wilayah luar. Paling dahsyat apabila zaman kelemahan ini adalah orang Islam sendiri, perpecahan dalam Islam sendirilah. Kalau kita baca, perpecahan itu berlaku bermula dengan British, khususnya Inggeris, pernah dengan nama T. Lawrence atau kita panggil Lawrence of Arabia. Dia datang berjumpa dengan waktu itu khadam Al-Haramain nama Sharif Hussein. Pakat dengan Sharif Hussein, kita lawan Turki. Turki ada governor ataupun wakil, orang kata pemerintah dia dekat Mekah waktu itu. Turki pernah buat train daripada Istanbul sampai ke Mekah Madinah. Dulu ada, tapi dah hancur tengah jalan dah dulu. Memudahkan buat haji. Pernah ada. Jadi Sharif Hussein ni lawan dengan hasutan British. Dia janji apa? Kalau menang nanti aku bagimu jadi raja ataupun pemerintah Hijaz lah. Saudi lah waktu itu kan. Hijaz. Tapi kena tipu je bulat-bulat sebab Turki sebab British janji pula dengan Perancis. Sebab waktu itu pada dia pecah semua tu. Tanah-tanah yang ada di Timur Tengah tu dipecah-pecah bagi dua antara Perancis dengan British. Sebutlah negara mana yang ada, Lebanon, kalau sebut Syria, Iraq, Palestin, kemudian bagi pula ke Israel, macam-macam tu kan, yang sebelah tu dia bagi British dengan Perancis waktu itu. Kena tipu je. Akhirnya British juga masa itu, selain pada Lawrence of Arabia, dia ada seorang pesuruhjaya British di Timur Tengah namanya Henry McMahon. Buat perjanjian lagi. Dia sokong pula As-Saud. Tahu kan? Kerajaan Saudi sekarang ni lah. As-Saud nama dia. Bani Saud. Saud pula selain pada politik Bani Saud, tapi agama dia guna Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kan dia guna Wahabi punya taktik. Nak naik agama, Muhammad Ibnu Wahab bantu. Politik Saud pegang. Bergabung luar tu, jadilah kerajaan Saudi sekarang ni. Sharif Hussein tak ada apa-apa, telopong. Tapi yalah, engkau tanah ada, dia bagilah. Dia pun kesian ke Sharif Hussein, dia bagi Jordan sekarang. Jordan adalah hadiah kepada saya. Tak boleh mengata Arab Saudi khadam Rahman, dia bagi Jordan. Sebab itu Jordan tu nama kerajaan dia, kerajaan Hashemite Kingdom of Jordan. Hashemite makna Bani Hashim punya nama. Nak baca sejarah lah kan, panjang lagi tu, cukup laku kan. Tapi apa yang berlaku, kita nak kata kita di play game, dimainkan oleh Barat sejak dari dulu lagi. Barat menguasai. Kebetulan kita lemah lah sebelum ni cerita belum ni Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama lah, era Turki Utsmani lemahnya. Sehingga sekularisme macam panjanglah ceritanya. Cuma apabila Perang Dunia Kedua, lepas Perang Dunia Kedua, British melalui perjanjian macam-macam ni, perjanjian Balfour ada, Lausanne ada, Sykes-Picot ada, macam-macam perjanjian dia buat untuk agih-agih bagi-bagi semua benda ni. Akhirnya tertubuhlah negara haram Israel Yahudi di bumi Palestin yang asalnya kecil je. Dulu ni kecil je bagi je. Yang habis sikit habis lecing dah tanah berapa banyak dah. Dia ambil halau tolak yalah, rampas makin luah. Kalau tengok peta, cuba tengok peta betul-betul. Asalnya peta Israel 98 kecil saja. Tambah.
Mana itu cerita pasal yalah itu apa hal sekalipun kita kena ambil ibrah lah. Tak ada jalan lain kita kecuali bersatu. Cuba kita fikir, kalau orang Islam 2 bilion lebih saya sebutkan ni bersatu, tak ada alasan untuk tak menang, berjaya. Tapi kita tak bersatu. Boleh cerita saja ya. Saya boleh cerita lah kan. Contohnya lah, apabila US, UK nak serang Yaman, kan mereka kata, okey, gunalah ruang udara kami pergi serang lah. Okey, Yaman tu seranglah saudara kami tu Islam tu. Okey ya. Atas alasan apa, mungkin dia kata orang Houthi, Syiah, bla bla, macam-macam lah kita boleh bagi justifikasi, hak tak ada faedah apa tu kan. Selagi mana mereka tetap juga Muslim kan. Gitu. Ya, bagi ya. Kalau nak sebut apa guna. Kadang-kadang kita rasa anak Saudi ni apa benda tak tahu nak sebut kan. Banyak benda yang kita tak boleh faham dengan politik dunia. Sebab semua ni cerita ni, play game ni semuanya adalah percaturan Yahudi. Saya boleh baca pada para jemaah semua macam mana bijaknya Yahudi menguasai semua perkara. Kita boleh baca. Saya boleh cerita macam mana Yahudi mentadbir secara belakang tabir Amerika. 10% daripada ahli senat adalah orang Yahudi. Walaupun penduduk Yahudi Amerika tidak ramai. Ramai penduduk Islam lagi kalau secara jumlahnya. Tapi saya nak sebut bilangan tepat tak tahu. Tapi saya anggarkan Yahudi di Amerika ada 6-7 juta. Sekitar itulah, maksimum 7 juta. Orang Islam di Amerika jauh lebih besar. Tapi mereka menguasai politik. Carilah pemimpin-pemimpin Presiden Amerika yang tak menyokong Yahudi. Mana ada? Sejak dulu sampai sekarang. Semua polisi pasti sokong Yahudi. Ini saya nak ceritanya satu benda. Kadang-kadang kita orang Islam ni lemah dari sudut politik. Itu saya boleh sebut secara jelas. Lambat dan tidak peka. Orang Melayu lagilah lawan dengan jiran kita Cahaya Nur Alif pun tak boleh pergi dah politik. Sebab dia lebih ke depan, berfikir apa yang nak berlaku dan macam mana nak ambil kesempatan, kuasa, guna, kaedah, macam-macam lah. Kita tak, lemah. Yahudi janganlah memang depan. Yahudi menguasai semua negara-negara besar secara belakang tabir. UK pun, penduduk Yahudi di UK lagi tak ramai, tapi mereka banyak kontrol ataupun kawal. Pernah di Argentina Yahudi menguasai pentadbiran. Mana apa kerak je Yahudi di Argentina. Dia boleh kuasa. Pernah satu waktu disebutkan dia boleh menguasai presiden dan sebagainya. Sebelum rakyat orang kata memberontak atau membuat demonstrasi lah sehingga tak jadi. Belum saya cerita kenapa perang Ukraine dengan Rusia berlaku. Siapa presiden Ukraine sekarang? Presiden Ukraine sekarang adalah Zelensky. Zelensky itu Yahudi. Masa dialah dia boleh mengubah beberapa benda yang asal penyanyian asalnya yang dulu dengan Rusia bagi. Apabila dia nak masuk NATO lah, marahlah Rusia. Sebab bila masuk NATO akan mengancam Rusia. Dia nak masuk NATO. Itu cerita politik kan. Akhirnya perang. Walaupun nampak macam tak ada kesudahan jugalah. Masalahnya Rusia pun dah tak mampu ataupun kos perang ni tinggi kan. Jadi dah stop lah kot. Stop secara tak langsung. Ialah Ukraine dibantu oleh Amerika dan Eropah lain semua kan. Tapi asbab dia adalah keturunan lah. Dah dia kontrol. Walaupun dia jumlahnya tak ramai, tapi dah jadi presiden Ukraine. Sebutlah Jerman ke Perancis ke belakang tu adalah pelobi-pelobi Yahudi yang hebat-hebat. Waktu kita cerita, kalau kita pernah dengan nama Theodor Herzl yang Yahudi Zionis yang nak menubuhkan negara Israel, namanya Theodor Herzl.
Dialah kepalanya. Dia ada organisasi Freemasonry, panjanglah kalau cerita di sudut gerakannya. Habis masa ya ceritanya, tak apalah ya. Tapi kembali kepada tadilah, moga-moga yalah kita tetap jugalah mengharapkan ada kebaikan satu waktu. Sekiranya kita kembali pada kesatuan agama yang benar, kita ni kan kadang-kadang heran kita tak boleh bersatu, apa halnya. Cakap macam saya boleh cakap je lah, orang lain pun sama juga, tapi apabila pergi kepada realiti tak pernah berjaya. Arab dengan Arab pun Saudi, Arab dengan Parsi lagilah Iran dengan Arab dengan Turki pun ya. Dan Barat cerdik, dia bubuh negara-negara yang disebut nationalism, nation state. Setiap negara bangga dengan negara dia. Jangan biarlah hancur saudara agama seagama, tapi bukan orang dia kata, bukan negara dia. Dia relax ya kan. Dia cuba tanam normalisasi pada kita. Kan? Kalau hancur pun hancur Yaman, bukan hancur Arab Saudi macam tu kan. Walaupun dia Islam, tak apa, bukan aku. Tapi nanti Barat akan hancurkan orang tu juga nanti satu waktu kan. Hancur Iraq, hancur Libya, hancur Syria. Ya, betul tak? Adakah kita rasa, oh, saudara kita tak? Saudara kita rasa, tapi biarlah, okey aku. Saudara, tapi okey je, hancur dia. Bukan aku lagi kena. Nanti kena atas kepala kita pula nanti. Sebab kita dah ditanam kan, nilai-nilai. Sebab itulah pentingnya khilafah. Sebab khilafah kita tunduk kepada, tapi dah nak macam mana nak balik semula ni? Kalau minat, bacalah pandangan Hizbut Tahrir. Sebab Hizbut Tahrir nak tubuh khilafah, kita pula atas haram Hizbut Tahrir. Walaupun adalah orang kata beberapa kelemahan Quran, tapi idea tu, idea khilafah tu pernah diusaha macam-macam. Pernah dengan nama Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, gagal semua nak buat. Pergi jumpa di Turki, pergi di India, pergi di Mesir, Jamaluddin nak bawa tak jalan. Sebab dah masuk dalam fikiran kita, kepentingan masing-masing lah ya. Allahu'alam. Okay. Kita sambung tajuk kita masih lagi terakhir-akhir ni, kita baca sikit berkait dengan segala perbuatan haram menghalang doa kita. Maknanya apa-apa yang kita buat yang melibatkan benda-benda yang haram, maka asbab itulah yang menjauhkan pemakbulan doa kita. Sementara itu, ada pula yang menghalangi diterimanya doa seorang selain daripada makanan yang haram. Kita tahu hak makanan haram kita dah baca dah ni kan, kita dah baca macam mana benda-benda ini memberi kesan kepada pemakbulan doa kita. Sebab hadis kita pun berkait dengan betul. Tapi sebenarnya kita kena faham, bukan setakat makanan, sebenarnya ia melibatkan perbuatan yang haram atau maksiat boleh menyebabkan juga doa terhalang ataupun tak sampai lagi lah. Kesalahan kerana meninggalkan yang diwajibkan pun mungkin juga. Allah suruh solat, kita tak solat, lepas tu kita minta doa, tapi kita kata kita tak makan haram. Betul, tapi solat tak buat. Solat tak buat juga bermaksud kita meninggalkan yang diperintah. Itu maksudnya, yang diwajibkan. Sebab disebutkan, sebagian disebutkan dalam sebuah hadis di mana nyatakan bahawa meninggalkan suruhan kepada yang baik dan meninggalkan larangan daripada yang jahat menghalang diperkenankan doa orang-orang yang terpilih. Dia boleh jadi asbab semua bercampur lah kan, ABC yang ada akan bergabung sehingga mungkin ada yang terhalang. Tapi kita sebut ni bukan boleh pinpoint direct, sebab saya sering kali kadang-kadang kita berjumpa lah dengan orang yang ditimpa ujian, ditimpa kesihatan, bermasalah, penyakit. Kadang-kadang dia kata saya dah puas dah benar ustaz, tak sembuh-sembuh. Harus risau juga kita kan. Betul. Jadi kita tak berani lah nak sebut satu asbab ni yang menyebabkan tak ada, sebab dia boleh jadi bermacam. Dan juga kita kena faham, kadang-kadang Allah tangguhkan doa kita itu kerana bagi kemuliaan kepada kita. Dia angkat macam-macam lah yang kita sebutkan sebagai perkara-perkara yang menjadi
ganjaran di kemudian hari, nak suruh kita diampun masuk syurga dengan asbab tadilah penyakit dan sebagainya, wallahu alam. Jadi benda itu kita letak dalam kurungan, kata orang, tak beranilah nak tuduh letak engkau ni memang tak boleh, kita sendiri tak pasti kan sebab yang mana. Pada suatu masa Nabi Musa AS melihat seorang lelaki mengangkat dua tangannya kerana berdoa. Di zaman Nabi Musa lah ni, ada seorang lelaki angkat dua tangan kepada Allah dengan cara yang bersungguh-sungguh. Kita tahu di antara kesungguhan tu termasuklah angkat tangan yang tinggi, sehingga Nabi sebut nampak, Nabi pernah tunjuk nampak ke putih dua ketiaknya, tinggilah tu, kalau rendah tak nampak. Kemudian Nabi Musa sendiri mengadu nasib orang itu kepada Allah. Dah orang tu bersungguh sangat, Nabi Musa pun seolahnya nak tolonglah, minta, nak tanya kenapa. Dia dengan ujarnya, "Hai Tuhanku, hamba engkau ini," si lelaki ni lah, orang ni lah, "memohon kepada engkau supaya engkau kasihi akan dia, kerana engkau Tuhan yang amat mengasihi dari segala yang kasih. Maka apakah yang engkau lakukan pada hajatnya?" Maknanya tak sampai lagi, ataupun tak tahu apa yang menyebabkan tak sampai lagi doanya itu. Allah memberitahu kepada Nabi Musa, maknanya melalui malaikat kan, "Wahai Musa, kalau dia mengangkat kedua belah tangannya sehingga putus sekalipun," maknanya impossible, angkat tangan tak boleh putus. Kalaupun dia angkat tangan sampai boleh putus sekalipun, aku tidak mahu memenuhi hajatnya sehingga dia sendiri memenuhi hak aku. Maksudnya apa? Kita nak minta dengan Allah, kita tak tunai hak Allah. Ini sebabnya mungkin ada benda yang dia langgar hak yang Allah suruh dia lakukan, maka dia ditangguh. Mungkin sebab itu jugalah kita sendiri hari ni kenapa umat Islam lemah, ditindas. Kita fikir-fikir banyak-banyak, mungkin ada hak Allah yang masih kita tak sempurnakan, ataupun tak lakukan dengan betul, ataupun ada buat tapi tak dengan lengkap, sempurna kan. Ni kita baca satu cerita pasal Ibrahim bin Adham sebelum masuk Isyak. Ketika Ibrahim bin Adham, kita pernah dengar nama seorang tokoh sufi yang hebat, daripada orang yang hebat tu, asalnya turun jadi ahli sufi, mengembara, cari macam-macam cerita pasal dia. Seorang ahli tasawuf yang masyhur berada di tengah-tengah pasar Basrah waktu itu. Beliau dikerumuni oleh orang ramai, orang pakat datang kumun dia waktu dia berada di pasar Basrah. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa mereka tidak dikabulkan Allah, padahal mereka selalu berdoa kepadanya. Orang tanya kepada dia, kenapa doa-doa ni tak diperkenankan? Maka jawab Ibrahim bin Adham, kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Kan? Ni bendanya. Kalau kita nak teliti dengan begitu detail lah, 10 perkara. Hati kita dibutuhkan. Pertama, kamu mengenal Allah tapi kamu tidak tunaikan haknya. Besar masalah ni kan. Kita kata kita kenal Allah tapi hak Allah kita buat ke tidak. Kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta pada Rasulullah SAW tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Kita kata kita cinta, sayang, tapi sunnah-sunnah, perintah-perintah Rasul kita buat ke tidak. Kedua. Ketiga, kamu telah membaca Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengannya. Sama juga baca Quran tapi amalnya tidak. Perintah-perintah Quran tak buat. Keempat, kamu telah makan nikmat-nikmat Allah tapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kita dah disebutkan tadilah, udara Allah bagi, mata Allah bagi, kadang-kadang kan, macam-macam Allah bagi pada kita. Jauh nilai, bukan kata kadang kita bukanlah kata tak bersyukur langsung, tapi nilainya amat kecil dengan yang Allah kurniakan kepada kita. Kelima, kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu tapi kamu tidak menentangnya.
Maksudnya hak syaitan suruh buat je, bergaduh dengan orang, musuh dengan orang, tuduh orang, kata orang kan, ni kan anak orang. Buat je, syaitan kata okey beres. Kita pun beres juga kan. Kadang-kadang. Ini adalah masalah. Kita kata syaitan aduwwum mubin. Musuh kita yang nyata, baca je lah. Tapi tak pernah kita tunaikan. Keenam, kamu berkata bahawa syurga itu benar, tapi kamu tidak beramal untuknya. Lagi sedih kita kan. Kita nak masuk syurga, kita fikir syurga murah ke? Kan? Selalu ibarat kita kata, kita nak dapat batu permata, intan, belian, emas. Boleh jumpa tepi jalan ke? Kan? Kalau jumpa tepi jalan, batu. Batu jalan boleh jumpa tepi jalan. Kan? Batu minyak tar. Kan? Emas tak jumpa tepi jalan. Mahal. Susah, harganya tinggi. Nak dapat tinggi mesti kena buat yang tinggi maknanya, ataupun bersungguh, ataupun kita panggil betul-betul lah kan, tak mudahnya kan. Sebab cerita sebenarnya berkait dengan Ibrahim bin Adham ni ada cerita juga. Satu malam dia asalnya seorang, orang kata anak raja ataupun orang kaya lah. Mungkin pernah dengar cerita ni kan. Satu malam dia nak masuk tidur dalam kamar yang besar, sedap, katil tilamnya. Dia pun baru nak baring, nyandar kan atas katil dia. Tiba-tiba dia dengar sesuatu atas bumbung. Ini cerita. Dia dengar sesuatu atas bumbung, kerak ni, macam benda bergerak atau benda. Dia pun berkata kepada yang bunyi atas bumbung, siapa dia? Takdirnya benda atas tu menjawab, kambing, dia kata. Cerita. Dia kata kambing. Ish, macam mana kambing boleh naik atas bumbung? Tak logik. Macam mana kambing boleh naik atas bumbung? Maka jawab suara tu lagi, begitu jugalah kamu tak logik. Kamu bersenang lenang, berenak-enak hidup mewah, makan mewah semua sedangkan kamu kata kamu nak masuk syurga Allah. Kamu berenak-enak macam tu, kamu mudah-mudah dapat masuk syurga ke? Suara tu jawab. Oh, terkejut dia. Sebab itulah diriwayatkan waktu itu dia berada di Balkh, satu kerajaan Balkh. Dia pun turun daripada itu jadi orang yang hina. Maksudnya menjalani seorang tasawuf, beramal, tak mewah, tak apa, semua tinggal. Dia katakan begitu sifatnya, kerana dia rasa dia tak mungkin dapat yang begitu dengan mudah. Itu cerita Ibrahim bin Adham jugalah. Samalah dengan apa yang dia kata, nak dapat syurga mudah ke? Ke-8, ke-7, kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tapi kamu tidak lari daripadanya. Ini pun sama. Kita kata neraka takut. Bunyi takut ke tidak tahu belum tu. neraka sebut api. Tapi tak kisah mana. Takut kitanya itu tak sebesar mana. Tak. Sehingga kita betul-betul insaf. Sebab kita kata demikian apa? Kadang-kadang tadilah benda-benda tak baik kita buat, haram kita buat, makan orang bagi rasuah pun kita tibai, rezeki kita pun halal haram ikutlah, 2 kali 5 kita tibai dululah, nanti kita taubatlah kan. Macam-macam kita memikir sebab yang kita kata bahawa betul-betulkah kita fikir tentang keadaan nasib kita nanti kan, nak dapat cahaya daripada Allah kan. Jangan pula jadi macam orang munafik berkata dalam surah Al-Hadid ayat 11, Allah berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Al-ayah. Hari di mana di akhirat berkata orang-orang munafik lelaki dan wanita. Apa dia kata kepada kita? Dia kata lillazina amanu, kepada orang-orang beriman. Dia kata apa? Unzuruna, tunggu kami. Tunggu apa? Naktabis min nurikum, kami nak dapat petunjuk
ataupun nak dapat panduan, ataupun nak dapat bantuan daripada nur yang ada pada orang beriman. Sebab nanti di akhirat orang beriman akan ada cahaya kan. Sebab itu kita diminta buat kerja amal nanti supaya Allah gantikan dengan beri cahaya kepada kita. Sebab itu kita ambil wuduk, kita lebihkan basuhan wuduk kita, insya-Allah dengan basuhan yang lebih itu akan ada cahaya daripada wuduk-wuduk kita tersebut. Muka kita, kaki, tak kira lah semua. Jalan kaki nak datang masjid dalam keadaan gelap hujan-hujan ni dapat cahaya, insya-Allah kan. Kita tahu semua tu. Jadi di akhirat nanti orang beriman akan ada cahaya. Orang munafik tak ada. Jadi dia kata, tolonglah, perlahan sikit jalan tu aku nak ambil panduan. Yalah, kalau kita lain gelap, kita orang ada lampu, kita nak ikut orang ada lampu lah kan. Allah kata tak, kamu tak boleh. Lah, kamu kena balik dunia nak dapat cahaya. Bahkan ini bukan nak dapat cahaya kat sini dah. Sini tak ada cahaya. Cahaya ada sini kerana dunia dulu. Balik semula. Mana boleh balik? Kan? Tak ada balik-baliknya. Maknanya habislah kamu. Kan? Jadi kita perlukan cahaya sebut. Sebab itulah ada disebutkan cahaya sama. Pernah dengar istilah ghurran muhajjalin kan? Nur dia panggil ghurran muhajjalin, satu tumpuk putih pada binatang. Kalau binatang tu yang hitam-hitam kita nampak daripada jauh cahaya tersebut. Inilah cahaya yang Allah beri kepada orang-orang beriman kan. Kita nak dapat cahaya tersebut, insya-Allah dengan cahaya kita. Sebab kita nak melintasi as-sirat itu gelap gelita, tajam, kita tahu semua baca kan. Berkait dengan as-sirat itu sehingga tajamnya lebih daripada mata pedang, halusnya daripada urat rambut, bla 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 kan. Macam mana boleh melintas? Apa kita melintas dengan fizikal? Tidak apa. Semua ni melintas ini adalah dengan amal. Ada yang melintas dengan sepantas kilat, kita tahu kan. Cahaya sop sampai lepas masuk syurga, alhamdulillah. Ya, begitulah turun perlahan-perlahan naik macam kuda ke macam lembu ke mengangkat menonggang macam-macam kan. Semuanya akan lepas selagi mana ada cahaya walaupun kecil. Boleh melalui nanti. Dan akan ada cahaya pada setiap daripada kita. Sehingga orang kafir tak ada. Walaupun mungkin orang mukmin yang beriman masuk ada cahaya kecil tu tak lepas mudah lah kan, mungkin terjatuh dululah kot, tapi insya-Allah lah akhirnya lepas lah. Itu dia. Tak payah habiskan ni. Itu berkait dengan neraka. Kamu ketujuh, kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tapi kamu tidak lari daripadanya. Mana masuk lari, jauhi amal yang bawa masuk neraka. Okey. Ke-8, kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tapi kamu tidak bersedia baginya. Ini selalu kita baca doa ni kan. Kita kata al-mautu haqq. Kan? Mati itu benar. Ya, betul. Tapi hari-hari kita pergi kubur tengok orang mati, aku pun mati juga. Okey aku. Tapi apa pengajaran? Kalau kita mati hari ni, rasa-rasa okey dah. Wallahu a'lam. Tanya imam masing-masing lah kan. Rasa tak ready lagi kok. Rasa-rasa kan. Kalau ya Allah tangguhlah dulu nak buat amal. Tapi bagi tangguh pun duk macam tu juga kan. Kadang-kadang 2 kali 5. Mati benar. Ke-9, kamu bangun dari tidur lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia lain, tapi kamu lupa akan keaiban diri kamu sendiri. Sedap cerita pasal orang A, B baca C, D kan. Itulah yang ni jahat, orang ni tak baik, orang ni cerita pasal keburukan orang, tapi hak keburukan kita Allahu Akbar. Kita minta Allah tutup, tapi kita sendiri buka orang. Allah kata kalau kamu buka orang, aku tak tutup. Kena tutup orang tu barulah. Man satara aiban musliman satarallahu lahu fil jannah. Tak tahu. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, Allah akan tutup keaiban dia nanti, insya-Allah. Kalau tidak buka, Allah tak tutuplah hak kita. Yang terakhir yang ke-10, kamu ke bumi ada juga kan. Kamu kebumikan mayat-mayat manusia. Kita pergi kubur, tetapi kamu tidak mengambil iktibar atau pengajaran daripada mereka kan. Kita patutlah pergi kubur tengok kan. Tapi sejauh mana kita betul-betul mengambil iktibar daripada setiap kematian yang ada. Sedih kita memikir. Sebab itulah kadang, ialah bukan bermakna kita nak tak ambil dunia ataupun nak tinggal dunia. Nak ceritanya ialah ada had dan batasannya untuk kita seringkali muhasabah, hisab
akan setiap amalan kita. Okay, saya kira kita nak selesai di situ laku untuk tajuk ni. Nanti kita akan masuk, walaupun ada sikitlah pengajaran, petunjuk, tak apalah, dah agak lama. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk hadis yang ke-11, Al-Hadisu Al-Hadi Ashar, insyaAllah. Okay, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaikah al muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.